Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap penonton semua berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Pada video kali ini saya nak ceritakan kisah seram bola plastik. Kisah ni berlaku kepada Ikmal dan juga isterinya. Ikmal, isterinya dan dua orang anak yang berusia, seorang yang sulung berusia 5 tahun dan anak keduanya berusia 3 tahun, tinggal di sebuah rumah sewa di Sungai Buloh. Jadi macam biasalah, kalau rumah yang ada anak kecil ni memang selalu bersepah dengan mainan. Dah menjadi rutin bagi isteri Ikmal ni, setiap malam sebelum tidur dia akan kemas mainan yang anak-anak dia main dan simpan dalam almari. Dia dah siap kemas semua, simpan mainan tu semua, barulah dia masuk tidur. Waktu mula-mula dia orang menyewa dekat rumah tu, memang tak ada apa-apa yang pelik terjadi. Tapi bila dah sebulan lebih macam tu, dia orang tinggal dekat rumah tu, mulalah ada kejadian-kejadian pelik yang berlaku. Kejadian pelik mula berlaku apabila satu hari, isteri Ikmal ni macam biasalah, dia akan kemas mainan yang anak dia main, letak dalam satu bakul. Kemudian bakul tu dia letaklah di dalam almari, satu almari yang terletak dekat dengan ruang tamu. Tapi yang peliknya, apabila pagi keesokannya, isteri Ikmal ni tengok dekat luar mainan tu bersepah balik. Tapi pada masa tu, isteri Ikmal ni fikir mungkin anak-anak dia yang bangun tidur malam, main mainan tu, lepas tu masuk tidur, tak kemas mainan terus masuk tidur. Jadi isteri Ikmal tak endahkan sangat perkara tu. Dia cuma pesan je lah dekat anak-anak dia supaya kemas balik mainan lepas main. Pada hari berikutnya, pada malam harinya, anak-anak Ikmal ni ada berebut sebiji bola, bola plastik yang baru je Ikmal beli untuk anak-anak dia bermain. Tapi dua orang anak Ikmal ni berebut bola tu. Jadi isteri Ikmal masa tu, dia ambil bola plastik tu dan dia simpan dekat atas almari. Atas almari yang dekat ruang tamu tu lah, dekat bahagian atas dia simpan tinggi, sebab tak nak bagi budak-budak tu ambil. Maknanya sebagai hukuman lah. Jadi pada malam tu, anak-anak Ikmal berdua ni merajuk dan tidur awal. Tapi pada malam yang sama, Ikmal dengan isteri dia tak tidur lagi masa tu. Dia orang tidur lewat masa tu. Malam tu dia orang lepak kat ruang tamu sembang-sembang. Ikmal bersembang dengan isteri dia di sofa di ruang tamu. Dan daripada sofa tu memang boleh nampak terus ke arah almari tempat mainan tu disimpan. Dekat atas bahagian almari tu ada bola plastik yang isteri dia letak tadi, dan dekat dalam almari tu ada bakul yang berisi banyak mainan. Tiba-tiba Ikmal terperasan bola plastik yang ada dekat atas almari tu tiba-tiba bergerak dan jatuh ke lantai. Lepas tu bola tu tergolek menuju ke arah satu ruang kosong yang hampir dengan sofa tempat dia duduk tu. Bila bola tu dah sampai dekat ruang kosong tu, bola tu pun berhenti daripada bergerak. Tapi masa tu Ikmal tak fikir benda yang pelik lah. Boleh jadi sebab terkena angin yang kuat. Sebab Ikmal dia pasang kipas siling tu, dipasang laju. Jadi boleh jadi terkena angin yang kuat dan dia jatuh dan tergolek ke kawasan ruang kosong dekat tepi sofa tu. Lepas tu Ikmal pun ambil lah bola tu dan letak balik dekat atas almari. Lepas tu Ikmal dengan isterinya masuk ke bilik dan tidur. Pada malam yang sama, Ikmal dia terbangun daripada tidur. Masa tu jam 2 pagi lah. Dia rasa macam nak terkencing. Jadi dia pun dengan keadaan malasnya, dia pun bangun dan keluar daripada bilik. Sebab dekat bilik dia tak ada tandas. Tandas semua dekat luar. Jadi dia pun pergilah ke tandas untuk kencing. Dah selesai kencing tu, dia rasa macam panas. Bilik dia tadi panas. Badan dia pun rasa panas. Jadi dia pun tak terus masuk ke bilik. Dia pun baringlah sekejap dekat ruang tamu, pasang kipas dan baring dekat ruang tamu. Masa Ikmal baring di sofa di ruang tamu tu, Ikmal terdengar lagi bunyi benda jatuh. Jadi Ikmal pun tengoklah. Tengok-tengok, bola plastik tadi jatuh lagi daripada atas almari dan bergolek menuju ke ruang kosong tempat yang sama bola tu pergi tadi. Bola tu tergolek tadi. Tapi kali ni bola tu bila dah sampai dekat ruang kosong dekat dengan sofa tu, bola tu bergerak. Sekejap-sekejap ke kanan, sekejap-sekejap ke kiri. Macam ada orang main dengan bola tu. Masa tu Ikmal dah mula pelik. Dah kenapa? Tapi Ikmal masih lagi beranggap bola tu ditolak oleh angin kipas siling yang kuat. Jadi Ikmal pun dia ambil balik bola tu dan letak balik ke atas almari
dan dia pun masuk tidur, tutup kipas, lepas tu masuk ke bilik dia dan tidur. Semenjak hari itulah perkara pelik ni makin kerap berlaku. Bukanlah setiap hari, tapi keraplah berlaku. Mainan yang dikemas malamnya, bangun keesokan pagi tengok bersepah balik di ruang tamu. Dah puas nasihatkan anak-anak supaya kemas mainan, tapi masih lagi berlaku. Dan anak-anak Ikmal pun banyak kali bagi tahu yang dia orang tak main mainan tu malam-malam. Tapi ada satu malam ni, gangguan tu bertukar menjadi seram. Pada malam tu, Ikmal dia ada bawa balik kerja yang tak sempat diselesaikan di pejabat. Dia cuba selesaikan di rumah. Ikmal masa tu malam tu dia tidur lewat sikit lah. Dia nak tidur lewat sikit sebab dia nak selesaikan kerja tu dulu. Dia buat kerja tu di meja makan. Meja makan ni dia dekat dengan ruang tamu. Meja makan, lepas tu ada almari mainan tu, lepas tu ruang tamu yang tempat sofa tu. Ikmal pun buatlah kerja di meja makan tu. Masa duk tengah buat kerja tu, Ikmal ni mula terperasan benda pelik berlaku. Daripada dalam almari tu terdengar macam ada bunyi mainan. Bunyi mainan elektronik yang dihidupkan. Tapi sekejap je, lepas tu tak dengar balik. Tak apalah, Ikmal pun tak endahkan sangat, mungkin mainan tu rosak kan. Lepas tu dia pun sambunglah buat kerja. Lepas tu tiba-tiba bola plastik tu yang ada atas almari tu jatuh lagi. Tapi kali ni bola tu tak tergolek ke arah ruang kosong yang hampir dengan sofa tu. Tapi bola tu kali ni dia melantun. Dia melantun perlahan-lahan dan berhenti di kaki Ikmal yang masa tu tengah duduk dekat meja makan. Ikmal masa tu memang dah tak peduli sangat lah dengan benda-benda ni sebab dia memang fokus dekat kerja dia tu je. Dia pun biarkanlah saja bola tu dekat situ. Bila dia dah siapkan kerja dia tu, kemas-kemas barang, lepas tu barulah dia ambil bola tu dan dia nak pergi ke almari tu dan dia nak simpan bola tu kat dalam almari sebab dia dah tak nak bagi bola tu jatuh. Kalau disimpan dekat atas, bola tu nanti boleh jatuh lagi. Tapi masa dia nak pergi ke almari itulah, dia terdengar satu benda yang pelik. Masa tu tangan dia ada pegang bola tu. Dia terdengar dekat belakang dia ada bunyi macam bayi menangis. Bunyi tu perlahan aja. Jadi Ikmal ni terkejut lah. Dia pun cepat-cepat berpaling. Bila dia berpaling ke belakang, dia sangat-sangat terkejut sebab dia nampak ada bayi datang merangkak dekat dia dalam keadaan tangan macam ni. Tangan macam tu. Disebabkan terlalu terkejut, bola yang ada dekat tangan Ikmal terlepas dan Ikmal mengurut dada dia sambil beristighfar, astagfirullahalazim. Tapi dia nampak baby tu hanya sekelip mata aja. Dan suara baby tu pun sekelip mata aja. Dah tak nampak dah baby tu. Tapi memang jelas, memang betul dia nampak baby. Baby tengah menangis merangkak menuju ke arah dia. Lama juga Ikmal tercegat dekat situ sebab dia macam tak percaya apa yang dia nampak. Ikmal pun bila dah tenang sikit tu barulah dia simpan bola tu dekat dalam almari dan dia pergi ke bilik tidur dan cuba tidur. Tapi memang tak boleh tidur lah sebab dia teringat apa yang dia nampak tu. Esokan harinya, Ikmal pun ceritalah dekat isteri dia apa yang terjadi, apa yang dia nampak. Jadi memang risaulah, kedua-duanya risaulah sebab dia orang dah tahu rupanya mainan yang bersepah tu dan juga bola plastik yang selalu jatuh dan tergolek tu rupanya memang ada unsur lain yang ganggu dia orang. Bukan disebabkan angin kipas, bukan disebabkan anak-anak dia orang bangun malam dan main. Memang ada gangguan daripada makhluk gaib dan dia orang bertambah risau sebab benda tu dah menjelmakan diri. Sebab dia orang ada anak kecil, jadi dia orang risau lah. Kebetulan masa tu Ikmal dia ada seorang kawan yang boleh bantu, boleh ikhtiarkan lah untuk atasi perkara-perkara macam ni. Lepas bincang dengan isteri dia, Ikmal buat keputusan untuk minta tolong daripada kawan dia tu lah, ustaz tu, untuk datang ke rumah dan tengok-tengok keadaan kat rumah tu. Jadi kawan Ikmal yang ustaz ni pun datanglah ke rumah sewa Ikmal. Bila ustaz tu dah datang, Ikmal ni pun ceritalah apa yang jadi dekat dia. Kawan Ikmal yang ustaz ni pun dia tenang je lah. Dia minta izin untuk tengok-tengok kawasan tu, kawasan-kawasan yang ada gangguan tu. Bila dah tinjau-tinjau keadaan dekat situ, ustaz tu pun bagi tahulah dekat Ikmal, minta izin untuk bermalam dekat situ beberapa malam. Ustaz tidur di ruang tamu, di kawasan ruang tamu. Jadi sebelum tidur tu, beberapa malam tu, ustaz tu selalu solat hajat di ruang tamu tu. Dan baca surah Yasin, selalu baca surah Yasin dekat situ. Lepas beberapa malam ustaz tu tidur di ruang tamu tu,
dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, ustaz tu dapat petunjuk, dapat clue apa yang nak dibuat. Tak tahulah melalui mimpi ke ataupun melalui firasat dia ke, ustaz tu dapat clue apa yang perlu dibuat. Ustaz tu minta kebenaran Ikmal untuk pecahkan lantai di ruang tamu tu. Pada awalnya Ikmal ni teragak-agak juga untuk benarkan ustaz tu buat macam tu. Tapi bila fikir, sebab rumah tu rumah sewa, tapi bila fikir pasal keluarga dia, anak-anak dia yang masih lagi kecil dan juga isteri dia, dia pun akhirnya izinkanlah. Lepas dah dapat kebenaran daripada Ikmal, ustaz pun dia berbincanglah dengan Ikmal untuk minta tolong daripada jiran-jiran. Jadi beberapa orang jiran pun datanglah. Dan lantai mula dipecahkan, kemudian digali. Jadi Ikmal dan juga beberapa orang jiran yang datang tolong ni teruslah menggali. Gali sampai dia orang ni sebenarnya tak tahu pun apa yang dicari, tapi cuma percayakan ustaz tu je. Tapi akhirnya dia orang jumpa sesuatu. Dia orang jumpa ada rangka bayi dekat dalam tanah, dekat bawah ruang tamu tu. Rangka bayi tu masih lagi lengkap. Ada tengkorak, ada tulang rusuk dan tulang kaki tangan semua lengkap. Terkejutlah dia orang. Bila dah jumpa rangka bayi tu, tak ada siapa pun berani sentuh. Bila dah jumpa rangka bayi tu, Ikmal pun segera ke balai polis untuk buat laporan. Unit forensik pun dihantarlah pergi ke rumah Ikmal untuk buat siasatan. Hasil siasatan mendapati ada kemungkinan bayi itu mati didera. Dan orang yang melakukan perbuatan tu merasa takut, kemudian menanam bayi itu di bawah kawasan ruang tamu tu. Dia pecahkan lantai asal dan ditanam bayi itu di situ, kemudian dikambus dan diletakkan balik semen untuk memusnahkan bukti, untuk menghapuskan bukti. Tak pastilah sama ada sekarang ni pembunuh tu dah dapat ditangkap ataupun belum. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video saya, jangan lupa like, share dan komen video saya. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Pada anda yang nak kongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita berjumpa lagi di video saya yang seterusnya. Assalamualaikum.